wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baiklah, semalam kita belajar tentang isim. Kita dah mulalah minggu ni kita belajar tentang isim ya. Baik, isim. Jadi saya tuliskan sikit untuk sebagai recapnya. Isim kita boleh kenal melalui tanda. Jadi kalau kita dah kenal tanda isim, iaitu tanda di awal, tanda di akhir. Ada tanda di awal, tanda di akhir. Tanda di awal, harfu jar. Satu, kita dapat ada huruf jar ataupun jar, dan juga ada alif lam. Ya, ada alif lam. Kedua, di akhir pula, kadang-kadang kita nampak dia berbaris tanwin ataupun kasrah. Ada kala berbaris kasrah. Jadi di situlah tanda. Jadi bila kita dah tahu isim tu tanda dia, maksudnya bila kita kenal ni isim, kita nak tentukan pula isim tu yang semalam saya kata dalam satu kalimah pada isim tu, maknanya kita dah kenal dia ni isim, ada 3 maklumat yang kita boleh dapati. Satu, bentuk isim. Bentuk tu ialah ataupun khas, nakirah ataupun makrifah. Kemudian kita boleh juga tahu tentang jantina isim, lelaki ataupun perempuan. Kemudian kita akan tahu bilangan isim. 1, 2 atau banyak, 3 dan lebih. Macam tu. Salah. 3 atau lebih. Macam itulah. Boleh saya buat macam tu. Jadi kalau kata kita dah kenal je isim, maknanya kita boleh tahu 3 perkara. Jadi sekarang ni kita dah kenal isim melalui tanda-tandanya. Kita boleh tentukan bentuk isim. Semalam kita belajar bentuk isim ada nakirah dan juga makrifah. Makrifah ataupun nakirah. Makrifah ni khas. Nakirah ni Apa tanda dia? Di awal ada alif lam. Biasa makrifah. Ataupun yang pertama, kedua, dia adalah isim isyarah. Sekejap. Kalau makrifah, 1 ada alif lam. 2 isim isyarah. Ni kita boleh rujuk nota tu. Nota tu dah diberikan dalam grup. Jadi kena buka jugalah. Walaupun saya dah ajar, maksudnya saya dah sampaikan, tapi ada juga nota tu. Ini cuma keluarkan balik. Maknanya kita recap balik semula daripada nota tu. Dan juga daripada kelas yang sebelum ni. Isim isyarah, kemudian kita ada yang ketiga, makrifah ni isim mausul. Dan keempat, isim syarat. Dan yang kelima, dhamir. Dhamir ni apa dia? Kata ganti nama. Jadi isim syarah ni kata tunjuk. Kalau mausul penyambung. Dan syarat ni syarat lah. Mana nama dia syarat. Okey, kalau nakirah pula macam mana? Nakirah ni dia tak ada alif lam. Di awal dia tak ada alif lam. Okay, kita bagi contoh ya. Terus nak ingatkan supaya kita mudah sikit lah. Okey, nakirah
Satu yang kita kata tiada alif lam. Tiada alif lam. Apa dia? Contoh mu'minuna. Macam tu. Mu'minuna, muslimuna, atau muslimina. Macam itulah. Kalau yang nakirah pula diakhiri dengan tanwin. Nakirah kalau diakhiri dengan tanwin. Okey. Itu semalam kita dah belajar. Maka hari ni kalau tak ada kita jelas tentang bentuk tu, kita boleh masuk terus kepada topik kita yang berikutnya. Pada hari ni kita nak belajar tentang isim. Jantina isim. Isim jantina. Jadi dia kat sini lah. Ni tadi bentuk. Okey. Kita maklumat yang satu ni bentuk. Sekarang kita pergi kepada jantina. Jantina isim. Baik. Ustazah, boleh tanya sikit? Boleh. Kalau kasrah tadi kan, dia menunjukkan makrifah ke nakirah? Biasanya makrifah lah. Biasanya. Makrifah. Sebab ada dalam dalam rajah ni kan. Dia tak ada, kan ada atas tu ada kan. Ada. Kasrah tu menunjukkan ianya isim. Isim. Tapi kadang-kadang kita tak boleh nak kata juga. Maksudnya macam ni lah. Macam kita tengok semalam. Ni kan. Baris kasrah. Kadang ada satu je. Ni. Macam ni. Contohnya baris kasrah. Kita tahu dia isim lah. Dan juga dia ada alif lam. Atau yang macam kat sini tak ada contohnya. Kita tengok contoh yang atas. Ghairil maghdubi tu contoh dia yang mana Kulli, Maliki. Macam tu. Maliki Yaumiddin tu. Maliki Yaumiddin. Saya nak bagi contoh. Okey, contoh dia macam ni. Kalau yang kasrah ni, Maliki. Dalam ayat Fatihah tu, Maliki. Jadi dia baris kasrah. Macam semalam, kullu nafsin tu. Itu dikira kasrah juga tu. Bukan tanwin ya? Yang nafsin tu tanwin. Tapi kasrah lah. Tu kasrah juga. Tapi kalau kasrah satu, kita ada kasrah yang satu sahaja. Ada juga yang ni pun dipanggil kasrah juga. Cuma kasrah tain kan. Jadi Maliki ni dia kasrah. Maliki, lepas tu Yaumi. So selalunya ianya makrifah. Tengok kalau macam ni maknanya dia tak makrifah ni. Dia bergantung kepada apa yang sebelah dia. Okey, kalau contoh kat sini Yaumiddin. Dia jadi makrifah. Tapi kalau macam ni, macam ni Okey, macam contoh yang sekarang ni, walaupun dia ni contoh untuk makrifah lah. Ni makrifah. Jadi dia dekat sini tak kasrah, kita tahu dia isim. Dia isim. Ni kita tahu dia ni isim, dia isim. Tapi kita nak tentukan bentuk dia. Adakah dia ni kasrah atau makrifah? Kita tengok apa yang datang last sekali tu. Jadi yang ni, yang datang last sekali adalah makrifah. Maka Yaumi ni makrifah. Maliki ni pun makrifah. Maliki bersandar kepada Yaumiddin. Yaumi pula, Yaumiddin ni pula, dia Yaumi bersandar kepada Ad-Dini. Yang akhir dia tu, sandaran dia tu kalau dia ini makrifah, maknanya yang ini semua ni makrifah. Dia jadi makrifah. Tapi kalau macam contoh yang semalam, dalam carta tu, di sini kan. Bentuk isim. Yang ni. Contoh ni, selepas dia kasratain. Dia kasrah juga. Tapi yang ni dia terus jadi nakirah lah. Dia ikut yang di tempat dia bersandar tu. Nakirah ke makrifah. Ni kullu. Kalau depan dia ada min contohnya. Min kulli makan. Min kulli syai'in. Dia akan jadi kasrah.
Tu yang kita kata dia kasrah tu sebab sebenarnya dia tanda untuk isim. Ni isim juga, tapi isim ni sebab dia bersandar, dia tak sempurna, dia bersandar kepada isim yang sempurna. Ni satu kata frasa kat ni. Kata frasa. Tak faham? Kat ni tak jelas. At this point it is nakirah lah ya. Yes, this one contoh yang ni macam ni dia nakirah. Contoh yang ni dia adalah makrifah. So it can change according to the bersandar tu lah. Tempat dia bersandar, correct. Kalau tempat dia bersandar tu nakirah, dia jadi sebenarnya dia isim nakirah lah. Dari segi maksud dia pun nakirah. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah. Jadi kita pergi kepada jantina isim. Jantina ni, okay. Kita tengok warna dia. Ni warna pink. Kita kata pink perempuan lah. Jadi ada dua. Semua isim mempunyai jantina tertentu. Yang berikut ialah kaedah mengenali jantina isim. Jadi ada perempuan, ada juga lelaki. Perempuan ni dalam bahasa Arab nama dia mu'annas. Mu'annas. Jadi mu'annas. Kalau muzakkar pula? Muzakkar. Apa tanda untuk kita kata, okey, ni isim ni jantina dia perempuan. Ini perempuan. Macam mana kita tahu? Sebab ada ta marbutah di akhirnya. Ni kalau dia tunggal, ada ta marbutah di akhirnya. Ini biasalah tanda dia untuk menunjukkan. Ni yang paling, maksud saya tu common lah, yang banyak. Okey, ta marbutah. Ataupun ada alif ta macam ni. Ataupun ada alif ta. Mu'minatun, mu'minatun. Contoh macam itulah. Kat sini dah ada dua-dua maklumat sebenarnya. Jadi bila kita cerita pasal jantina, kita tak boleh lari jugalah. Kita kena cerita juga pasal bilangan nanti. Tapi sekarang kita cuma recognize, kita cuba kenal, identify. Macam mana nak kenal dia tu perempuan ke lelaki? Nak kenal dia tu mu'annas ataupun muzakkar. Kalau mu'annas, biasa ada ta marbutah. Ataupun alif dan ta. Alif ataupun ta. Okey, kemudian kalau lelaki pula, tiada ta marbutah. Ataupun dia punya baris waw, nun berbaris fathah. Ni tanda dia. Okey, kita ulang sekali lagi. Apa dia tanda untuk jantina bagi isim? Kalau untuk muzakkar, biasanya dia tiada ta marbutah. Ni kalau seorang. Ataupun dia boleh juga jadi waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ini tanda dia. Waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Selain daripada warna, dalam Musa Mubayyinah ada warna hitam. Jadi kalau warna hitam tu, lepas tu kemudian ada waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah, maknanya kita terus tahu ini adalah lelaki ni. Ini lelaki, ini untuk lelaki. Kalau perempuan, dia akan ada untuk menunjukkan banyak juga, dan isim tu adalah jantina dia perempuan. Dia ni maknanya alif ta. Tanda dia ialah alif dan ta. Saya tak sebutkan baris kan? Saya tak sebut baris sebab baris itu boleh berubah-ubah. Alif ta di akhir kalimah. Kalau ni waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Dan juga ada lagi satu, ya, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Sebenarnya ada dua. Tapi kita bubuh yang itulah dulu, satu dulu. Okey, sekali lagi kita buat . Kita buat kat sini. Kita keluarkan. Jadi jantina ni, kalau muzakkar, lelaki, ataupun lagi satu, mu'annas, perempuan.
lelaki apa tanda dia? Macam ni kita nak tahu tu isim tu, kita dah tahu dia isim ni. Tapi kita tak tahu dia isim, dia lelaki ke perempuan. Okey, biasanya kalau perkataan yang satu-satu tu dia akan ada apa tadi saya kata, tiada ta marbutah di akhirnya. Okey, kita ambil yang ni lah. Tiada ta simpul. Tiada ta marbutah di akhir. Ni kita dah faham tau. Kita dah tahu perkataan tu. Cuma kita nak tahu muzakkar ke muannas. Jadi kalau muzakkar, biasa tiada ta marbutah di akhir. Kalau tak ada tu. Kemudian lagi selain daripada tu, ada apa? Apa tanda dia yang menunjukkan dia tu adalah muzakkar? Jadi katakan ni isimnya, dia ada waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ataupun ya, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ini biasanya kalau terjadi dia ni, kalau tak perlu dululah ya, saya tunjukkan je ni. Tanda dia. Tanda dia satu, sama ada waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Dan yang kedua, ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ini dalam kerangka yang tengah ni warna hitam. Makna isim tu hitam, warna hitam. Kalau mushaf mubayyinah ni lah. Jadi contoh. Jadi kita ambil contoh. Okey, kita cerita pasal tanda dulu. Kemudian kalau muannas pula, muannas untuk perempuan, kita ada ta marbutah. Ta marbutah di akhir. Di akhir isim tu. Ya, ataupun ada alif ta di akhir. Ya. Alif ta ni macam ni. Maksudnya saya buatkan contoh dia tadi macam ni, samalah. Ni perkataannya, lepas tu ada ta marbutah. Yang ni pula, ni pun perkataannya. Kemudian ada alif ta. Alif ni termasuklah kalau alif saghirah, alif kecil tu. Alif kecil tu pun dikira alif, jadi dia di akhir macam ni. Dengan provided perkataannya tu berwarna, kalimah asal tu warna hitam lah. Tu pun kita dah tahu juga. Kita dah tahu warna hitam tu isim. Jadi di akhir ada ta. Mari kita bagi contoh. Saya tuliskan semula contohnya di sini. Jadi kalau perkataannya, contoh untuk yang atas ni, contoh dia mu'min. Mu'minun. Kalau perempuan, mu'minatun. Okey. Ni tak ada apa-apa. Ini pula ada ta marbutah. Nampak tu? Okey, kalau dia lagi satu pun tunjukkan, dia menunjukkan lelaki juga. Contoh, ini sepatutnya saya lukis warna hitam supaya nampak sikit. Mu'minuna. Tu nak tahu tukar color dia. Okey, mu'minuna. Jadi ni highlight. Waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Mu'minuna. Ataupun mu'minina. Pun boleh juga. Tak apa kot lah kalau saya tak tukar color ni. Okey tak? Faham kan? Jadi tak kisahlah kalau ada alif lam makrifah ke. Kalau ni sekarang ni dua-dua ni nakirah. Tapi tanda dia kita nampak ni ada ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Yang di sini waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Dia menunjukkan dia muzakkar. Kalau perempuan pula dia akan jadi mu'minat. Macam tu. Mu'minat. Mu'minatun ke mu'minatin kita ambil tun lah.
Kalau dia kata al-mu'minatun, dia jantina dia perempuan, tapi dia makrifah. Macam tu. Kalau mukmin tak ada al, mu'minatun saja perempuan, isim perempuan, dan dia adalah nakirah. Clear tak setakat ni? Mari kita tengok contoh lah kot lah. Boleh? Clear tak setakat ni? Kena jawab sikit ni. Ada ni diam aja. Okey. Apa dia? Dia nak bagi contoh. Nak bagi contoh lagi kat sini lah. Isim ni. Ini satu. Dia ada kena mengena dengan bilangan. Jadi saya masuk terus dalam bilangan. Boleh ke? Atau kita cari dulu contoh. Okey, sebelum tu, kalau kita jumpa ni, jadi kita terjemah dia macam mana? Terjemahan dia, kalau di sini, contohnya seorang mukmin. Seorang mukmin. Contoh, ni dalam bahasa kita lah. Ini lelaki-lelaki yang beriman ataupun orang-orang yang beriman. Ini seorang yang beriman pun boleh, seorang yang mukmin. Maaf Ustazah, you punya explanation tu seperti yang you tulis ni, belah lelaki tu tak clear, tak nampak. Yang ni? Kalau you kecilkan mungkin kita boleh nampak dua-dua belah. Nak kecilkan ke nak besarkan? Kecilkan. Nak kecilkan, kalau you besarkan dua-dua satu belah je kita nampak. Okey, macam ni better. Ya, no, kecil lagi. Boleh nampak. Sebabnya kita tak nampak tulisan you yang belah lelaki. You masuk ke perempuan tadi. Ke kanan. Ke kanan sikit. Semua orang tak nampak ke? Puan Zawiyah? Nampak belah wanita je, dan Tina je, perempuan je. Teacher nampak. Nampak kan? Mungkin Puan Jasmine kena phone kot. Nampak. Mungkin Puan Jasmine yang punya kena adjust sikit skrin kot. Betul. Saya nampak clear. Sebab saya clear, kita punya skrin tu. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Sebab apa? Kalau saya ni, apa yang dekat skrin saya tu saya nampak macam tu. Ya, kami nampak macam tu. Kena transfer ke komputer lah. InsyaAllah. Kena transfer ke komputer. Saya tengah tengok handphone. Handphone memang dia mungkin jadi macam tu. Baik. Masalah saya. Terima kasih. Kalau pakai phone, Puan Jasmine ni cuba landscape dia. Baringkan dia. Landscape boleh nampak. Untuk komputer untuk I. Okey. Alhamdulillah. Thank you. Maaf ya, kacau. Tak apa. Okey, jadi kat sini kalau kita tengok terjemahan dia pula untuk mukminat ni seorang wanita yang beriman. Kalau ni seorang wanita yang beriman, mukminatin. Satu dalam satu kalimah tu untuk terjemahan bahasa kita tu kena ada 4 kalimah. Kalau di sini pula mukminatun wanita-wanita yang beriman. Yang beriman. Ni saya dah guna short form je lah. Wanita-wanita tu kata 2, ganda nombor 2 tu. Dia contoh macam ni. Jadi banyaklah perkataan lain yang kita akan tengok selepas kita masuk dalam bilangan. Kita tak dapat tidak kena masuk juga bilangan pada hari ni ya. Ya. Teacher, ada beza tak maksud yang baris berbeza untuk mukminuna dengan mukminina tu? Ada. Kalau isim ni, kalau ada harfu jar tu yang jadi mukminin tu. Contohnya ada harfu jar min mukminin atau kamu mukminin, dia akan jadi mukminina. Dari segi maksud dia sama, tapi dari segi fungsi dia dalam ayat. Disebabkan harfu jar ni, kan harfu jar tu menyebabkan isim tu berbaris kasrah. Dia ni tak baris kasrah dengan harakat, tapi dia berbaris kasrah dengan huruf. Tu kita akan belajar nanti sikit lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Yang kita kata kedudukan tu, ada kita ceritakan pasal kedudukan baris tu.
baris ada marfu', ada majrur, mansub yang tu. Itulah dia fungsi ayat, nama dia. Jangan risau sangat, tapi saya sebut je. Maknanya saya dah sebut perkara ni. Tapi kalau dia tak berbekas kepada kita, maknanya memang belum lagi, kita belum bersedia. But it's okay. Tapi bila Kak Nas dah tanya soalan macam tu, maknanya saya bagi tahu. Okey, mukminina ni biasanya bila ada harfu jar dekat depan dia. Untuk muzakkar ni, untuk muzakkar, jamak muzakkar ni. Okey, kita masuk pada bahagian bilangan. Okey. Teacher kata nak bagi contoh tu. Tu tadi satu dah dua contoh tu. Masuk bilangan lah, senang sikit. Bila masuk bilangan ni nanti lagi banyak contoh. Kena masuk. Boy, cepat nuntut ya. Alhamdulillah. Okey, isim ni lepas bila kita dah tahu dia punya jantina, macam tu lah dekat situ juga kita dapat tahu bilangan dia. Satu kalimah kita boleh tahu dia punya bilangan. Okey, jumpa kita tengok ni. Ni contohlah ni. Kalau dia tunggal, dia ada bilangan satu, tunggal, mufrad. Dalam bahasa Arab disebut sebagai mufrad. Mufrad. Okey. Kemudian duaan dia panggil sebagai musanna. Musanna. Kalau banyak disebut sebagai jamak. Jamak. Nanti saya cek. Saya pun kadang lupa juga dia punya ejaan tu. Jamak muzakkar. Siapa rasa macam tak ada jamak? Tak ada. Jamak. Jamak. Okey. Jamak muzakkar. Ada jamak muzakkar, jamak muannas. Okey. Jadi kita tengok bilangan sekali lagi. Ada tunggal, mufrad, duaan, musanna dan juga jamak. Banyak jamak. Okey, jamak. Jadi kalau contoh, dia kena tengok macam ni je lah. Okey. Contoh dia, muslimun, seorang yang menyerah diri. Muslimatun, seorang wanita yang menyerah diri. Dia macam tu. Kalau duaan, tanda dia apa? Yang macam ni, maksud saya ni tadi, dalam bahagian ni, untuk lelaki tu dia tak ada tanda yang jelas. Bukan tak ada tanda yang jelas. Maknanya itulah perkataan tu. Jadi bila kita nampak perkataan tu, dia yang asal ni, yang banyak tu, yang mufrad lah. Biasanya kan, muslimun. Jadi bila ada ta marbutah, berarti dia ni wanita lah, tapi untuk tunggal. Contoh. Kalau duaan, musanna, tanda dia apa? Alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Ada juga lagi satu, ya nun berbaris kasrah. Ya nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Saya bagi contoh. Tu nanti soalan yang seterusnya, bila nak guna, kenapa yang ni masa di bila kan? Sebab bila ada harfu jar dia akan jadi muslimaini. Ni muslimani. Lagi satu, muslimaini. Muslimaini. Okey, saya highlight. Muslimaini. Nampak mesti ada sukun ni. Jadi kita sebut ya nun berbaris kasrah. Ataupun ada alif nun berbaris kasrah. Alif nun berbaris kasrah tu menunjukkan dia adalah dua. Jadi kalau ni tadi, muslimun, seorang yang menyerah diri. Ni dia akan jadi dua orang yang menyerah diri. Macam tu. Tanda dua apa? Ya nun berbaris kasrah di akhir kalimah ataupun alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Yang utama dia alif nun ni lah. Dia jadi ya nun ni apabila ada harfu jar di awalnya. Tapi maksud dia sama. Dua orang yang menyerah diri. Lelaki perempuan ada juga beza. Untuk perempuan, muslimatani.
Alif nun juga, alif nun berbaris kasrah. Tapi dia sambunglah daripada ta ni tadi. Muslimatun, muslimatani, muslimati. Okey, tengok dia punya hala dia macam ni. Ni. Tu dia. Kat situ. Ni tunggal, duaan, jamak. Tunggal, duaan, ini jamak. Ini jamak apa? Ini jamak muzakkar salim. Ini nama. Jangan risau jamak tu, jangan risau. Ini jamak untuk muzakkar dan juga ni pun jamak untuk muzakkar, tanda jamak untuk muzakkar. Muzakkar tu lelaki. Bilangan banyak untuk lelaki dan perempuan. Yang ni satu je untuk perempuan. Yang lelaki ini lelaki. Ini lelaki. Ini untuk perempuan. Ini dua-dua ni untuk lelaki. Tapi kalau ada dua lelaki, ada satu lelaki, satu perempuan, dia akan ambil yang ni lah. Muslimani tu. Dua orang. Okey. Yang terakhir ni untuk azwajun. Contoh dia azwajun, jamak taksir. Jamak taksir ni macam mana? Jamak yang terpecah. Dia tak ada formula. Saya tak boleh nak kata, tanda dia alif nun ke, ya nun ke, alif jim ke, tak ada. Dia tak ada tanda yang jelas, melainkan dia tak ada tanda. Kita kena tengok kamus. Jadi kat situ, Mushaf Mubayyinah tu dah membantulah. Jadi kita tak payahlah tengok kamus. Dekat bawah tu pada perkataan tu dah siap-siap dah bagi tahu. Jadi terjemahan dia mesti kita gandakan. Kalau terjemahan dia kita gandakan. Macam ni pasangan. Dia tak ada tanda yang jelas. Macam ni ada tanda alif ta menunjukkan dia bilangan dia jamak, lepas tu untuk perempuan. Jamak untuk perempuan. Banyak untuk perempuan. Ini pula banyak tanda dia waw nun berbaris fathah di akhir kalimah, jamak untuk lelaki. Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah, jamak untuk lelaki. Untuk duaan pun kita nampak tanda dia. Ya nun berbaris kasrah di akhir kalimah ataupun alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah untuk lelaki. Yang ni pula alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah untuk perempuan. Duaan untuk perempuan. Yang ini, yang bahagian kedua ni memang macam tricky sikit lah untuk kita sebab bahasa kita tak begitu peka pada bilangan. Maksudnya kita kena perkataan yang banyak untuk menunjukkan maksud dia ada dua. Macam tadi kan terjemahan dia muslimah ni, tapi dalam bahasa kita dua orang yang menyerah diri. Banyak. Dua orang, dua yang menyerah diri. 5. 4. 2 orang yang menyerah yang 5. 5 kan? Ya, 5. Jadi kalau tunggal pun macam existing lah. Kalau tunggal tu macam itulah perkataan to appear dia akan jadilah. Dia memang macam tu. Dia tak ada tambahan. Macam ni kita nak tahu dia mufrad. Mufrad ni selalunya yang jadi kita jadi susah sikit apabila dia dengan jamak taksir. Sebab dia tak ada formula. Jadi cara kita ialah, kita tahu perkataan ni, kita tengok ada tak tanda di akhir tu. Kalau tak ada, biasanya dia mufrad. Macam itulah untuk mengenal mufrad tu. Macam dia punya ni macam lebih kurang, tetapi dia ni macam mana pun azwajun ni, dia ada yang mufrad dia. Mufrad dia apa? Saya tulis kat sini. Mufrad dia, kalau mufrad dia tu, dia boleh jadi lelaki, dia boleh jadi perempuan. Okay, saya tuliskan di bawah ni, kalau dia punya mufrad. Mufrad dia, perkataan azwaj tu. Saya tulis di bawah ni, kalau lelaki, zaujun. Satu pasangan. Kalau lelaki, kita boleh terus faham maksud dia suami ke, macam tu. Zaujun. Ataupun, kalau perempuan, zaujah. Terus dalam bahasa kita kata isteri lah. Pasangan. Lepas tu kalau dua, zaujaini. Zaujani. Kita ambil yang marfu' dululah.
zaujan ataupun zaujain. Kalau 2 orang isteri, ni boleh jadikan ada seorang lelaki tu dia mempunyai 2 orang isteri. Zaujatani. Kan? Jadi dia punya jamak taksir, ni azwajun. Dapat tak? Boleh boleh Dapat. Proses dapat. Tak dapat banyak, dapat sikit. Tak dapat yang banyak tu, dapat yang 2an cukup lah. Siapa yang Tak ada? dapat kepala, dapat ekor. Kalau orang lelaki dalam kelas ni tak dapat 2, dapat seorang pun ada. Alhamdulillah. Ada zaujah. Ada bolehlah cakap saya ada kita tak boleh cakap saya ada 2 zaujah macam tu, tak ada kan. Dia tak boleh cakap ada Sani zaujah. Dia biasa terus jadi zaujatani. Macam itulah. Zaujatan lah kalau 2 kan. 2. Tapi biasanya kalau zaujan dua pasangan lah. 2 lelaki. Maksudnya pasangan. Boleh jadi macam itulah. Ada juga kadang-kadang maksud dia tu berpasangan. Itu kita kena tengok konteks. Tapi ni sebagai saya nak tunjukkan. Mana datang azwaj ni? Ada mufrad dia ada juga. Kalau untuk lelaki zaujun, kalau untuk perempuan zaujatun. Kita selalu dengar kan kadang zaujah ana tak datang lah. Tu dia dah campur Melayu lah tu. Dah campur Melayu, cakap Arab campur Melayu, Melayu campur Arab. Macam kita yang tak berapa pandai cakap Inggeris tu, acah-acah cakap Inggeris kan campur-campur. Kita tukar je, kita translate je ikut suka kita kan. You drop my water face lah kita kata. Macam itulah. Tapi sebenarnya ungkapan yang sebenar dalam bahasa yang kita nak cakap tu bukan begitu. Begitulah juga bahasa Arab ni. Kalau ikut bahasa klasik Quran ni, dia tak cakap macam kita cakap tu. Ana ada 2 zaujah. Tadi cakap macam tu. Dia akan kata indi, macam maknanya bahasa tu disusun. Indi zaujatan. Macam itulah. Di sisiku ada 2 orang isteri yang macam tu. Tapi terjemahan kita itulah. Sebab bahasa kita tidak ekspresif macam tu sekali. Maksudnya tidak sensitif juga. Mana panjang, banyak. Itu tanda satu bahasa tu masih muda. Kalau bahasa yang matang ni, macam bahasa Quran ni lah. Bahasa yang bahasa kompleks. Ya. Nak kata kompleks pun tak. Dalam kompleks tu ada kemudahan. Dia satu perkataan dia dapat capture banyak benda. Macam tu lah. Dia dapat merangkumi banyak makna dan banyak perkara. Okey, dapat yang tu. Okey, jom kita tengok contoh. Terus latihan ni boleh ke? Boleh sebenarnya. Slow-slow lah kita buat sama-sama. Okey, latihan 10 ni kita tengok pada 2 perkara. Jantina dan bilangan. Okay, perhatikan contoh pada baris pertama sebagai contoh latihan. Bila kata baris pertama tu maknanya ni lah. Perhatikan contoh. Bulatkan tanda isim yang bilangannya banyak. Petakkan tanda isim yang bilangannya 2an. Gariskan isim yang berjantina perempuan. So ada 3 perkara nak kena buat. 1, bulatkan. Apa yang nak dibulatkan? Yang menunjukkan banyak. Lepas tu, apa yang nak dipetakkan? Petakkan isim yang bilangannya 2. Kemudian, gariskan isim yang perempuan. Gariskan isim yang menunjukkan perempuan. Okey, kita tengok yang di sini. Jadi, al-malaikah. Ni menunjukkan apa ni? Sebab digaris. Dia menunjukkan isim ni berjantina perempuan lah. Tapi ni dalam bentuk malaikat ni bukan perempuan. Tapi malaikat tu dari segi bahasa dia tu, dari segi tata bahasa, kerana ta marbutah ni, dia adalah isim mu'annas. Dia adalah isim mu'annas. Dapat? Isim tak dapat kita. Mu'annas perempuan.
Oh ya, mu'annas. Okey. Okay, petakan ni kalau dia perempuan. Mu'annas. Yelah tu istilah kan. Tapi kena juga biasa kan. Sebut sendiri. Salah. Nombor 4. Silap. Nombor 4. Itu dah bukan 4. Hmm? Betul, nombor 4. Nombor 4. Ni kalau duaan ni, apa dia? Okay, kita tulis kat sini tanda dia. Tanda dia apa? Tanda dia ada alif, nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Ni tanda dia. Ataupun ada ya, nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Ni tanda dia. Untuk kita petakkan. Kalau kita nak petakkan ya. Kemudian kalau isim yang bilangannya banyak, sama ada alif ta di akhir kalimah ataupun waw nun berbaris fathah di akhir kalimah ataupun ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ini tanda dia. Saya letak lagi kat situ, mudah-mudahan dapat membantu. Boleh? Kalau yang mu'annas ni ada ta marbutah di akhir kalimah. Ini dari segi semua perkataan. Ya, isim ni dia ada dia punya bahasa Arab tu, dia ada maklumat ni. Kan tadi kita kata kalau satu kalimah tu, kalimah isim, kita boleh tahu 3 maklumat. Kita boleh tahu. Tapi hari ni kita cuma nak tengok bilangan dengan jantina sahaja. Baik, contohnya daripada satu perkataan, satu isim, kita boleh tahu bilangan dan jantina. Ini yang kita nak buat pada hari ni. Ataupun kalau bilangan 1 ke, 2 ke atau lebih, 3 dan lebih. Kalau jantina, lelaki ataupun perempuan. Itu kita nak tengok. Semalam kita dah tengok, hari ni saya tak tanya yang tu. Kita tengok bentuk dia. Bentuk tu ada sama ada dia ataupun khas dengan tanda-tanda. Tapi hari ni tak nak tanya yang tu. Kita cuma tengok yang ni je, bilangan. Jadi kalau bilangannya banyak, kita bulatkan. Kalau bilangan dia 2, kita petakkan. Kalau dia perempuan, kita gariskan. Boleh? Okey, cuba. Contoh, Cik. Okey, contoh dia ni tadi dah diberikan. Jadi al-malaikati. Sebab apa? Ada tamarbutah. Jadi dia adalah isim mu'annas perempuan. Marratan dipetakkan. Dipetakkan ni dia menunjukkan duaan. Alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Dia menunjukkan duaan. Yang ni al-mu'minuna. Ini tanda. Bulatkan tanda isim yang banyak tu. Jadi kita kenalah bagi bilangan dia. Jabat orang-orang yang beriman. Ataupun lelaki-lelaki yang beriman. Al-fasiqina pun sama juga. Ini contoh. Ustazah, kita boleh tengok dari segi kasrah dengan fathah tu lah kan? Pasal kalau macam bila dia ada kasrah tu, jadi yang mana macam ni? Yang macam kita petakkan tu. Kalau petak, ya. Tengok yang baris yang bawah, satu, betul. Tengok dia baris bawah yang tu. Dan kalau Ya, kata yang, ada satu lagi yang dulu memang kita ada belajar, yang kalau ada waw dekat ujung tu memang tunjuk ramai. Tu nanti kalau kita belajar dalam fi'il. Oh, tu dalam fi'il. Okey. Yang ini pun ya juga, tapi dia ada 2. Dia ada 2 bentuk. Satu waw, kita kena sebut nun tu. Waw nun berbaris fathah. Yang ni pun ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Okey. Baik, terima kasih. Sama. Baik, okey, cuba kita tengok baris yang kedua. Haulaini. Haulaini ni maksud dia apa? Kita tengok tanda dululah. Baru kita boleh terjemahkan. Haulaini tanda kasrah maksudnya. Bukan tanda kasrah ke? Tanda
Okey, kita petakan. Jadi kita petakan tanda yang menunjukkan dia adalah duaan. Dua apa ni? Ni dua Lelaki ke perempuan? 2 tahun. Tak ada lelaki perempuan lah. Oh, okey. 2 tahun. Dua kiraan cycle, maknanya 2 cycle tahun dalam masa tahun. Oh, dia untuk tahun dia tak ada lelaki perempuan ya. Mana Dia ada boleh tahun tukar. perempuan? Dia macam benda tu macam dipanggil isim yang dia objek lah. Macam kita nak cakap konsep tempoh lah nama. Tapi dia akan ambil macam tu. Okey. Kemudian lagi zulumatun. Banyak. Okey. Kita bulatkan kan. Jadi kita bulatkan. Bulat. Tanda dia apa? Kita bulatkan tanda je. Alif dan ta. Yes, alif dan ta. Ahsanti. Jadi zulumat ni apa? Kalau bilangan tu banyak dan dia bukan orang, kita tak boleh kata orang-orang ataupun tak boleh kata sekalian. Jadi kita nak terjemah macam mana? Kita ganda. Kegelapan. Ya. Kegelapan. Tapi dalam bahasa kita macam tak boleh nak kira kegelapan tu kan? Kalau dalam bahasa Inggeris pun kita tak boleh kira kegelapan, tapi untuk tujuan belajar bahasa Arab ni kita gandakan juga supaya sebab kita tengah belajar, kita gandakan. Jadi maknanya bila ada menunjukkan banyak, tanda kalimah tu menunjukkan isim tu banyak, kita gandakan lah. Jadi kita kata kegelapan. Atau kita boleh juga kata beberapa kegelapan. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris kita ada penjodoh bilangan yang kata a lot of darkness or in deep darkness ke macam itulah. Tapi sebenarnya dia kata kegelapan. Ataupun bila dia masuk tafsir, kegelapan yang berlapis-lapis pun dia kata macam tu. Kalau English dia pakai deep je lah kan, dia tak pakai. Sama ada deep ataupun dia kata a lot of. Dia ada penjodoh macam tu. Kalau bahasa Melayu saya tak pasti. Mungkin Kak Puan Zawiyah boleh kongsikan? Kegelapan saja. Dan kegelapan sahaja. Jadi kita untuk belajar bahasa Arab ni kita gandakan, nak menunjukkan banyak. Ya? Kita nampak alif ta tu kita gandakan. Sebab dalam bahasa kita tu tak ada je, tapi kita buat jugalah. Maksudnya untuk menunjukkan ini adalah dia korespon ataupun dia menjawab kepada bahasa Arab ni tadi. Kegelapan. Nanti kita akan lihat betapa dalam walaupun bahasa Melayu tu kita tweak sikit untuk suit kepada bahasa Arab tu. Kita jangan suitkan bahasa Arab tu kepada bahasa kita. Bahasa Quran tu kita suitkan bahasa kita tu untuk memenuhi maksud yang bahasa Arab tu. Dan kita akan nampak dia punya jauhnya pergi kadang-kadang sesuatu perkara tu. Apa yang Allah cerita kat kita ni. InsyaAllah. Kita nampak kejadian Allah tu lebih abstrak dan luas. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Teacher, macam bentuk zulumatun tu, kita boleh kata dia mu'annas juga kan? Dia memang mu'annas. Nama dia jamak mu'annas salim. Okay, jamak. Dari segi nama dia jamak mu'annas salim. Dan bilangan dia banyak. Bilangan dia banyak. Dia ni nama dia. Jamak mu'annas salim. Tak ingat nama ni tak apa, tapi tahu dia banyak, tanda dia banyak. Macam mana pun kadang-kadang kita dah belajar kan, kita jadi sebut. Mungkin ada yang dah belajar, tapi tahu term je. Tapi tak tahu apa benda. Masukkan dia ni. Maksudnya gabungkan perkara yang kita dah belajar. Jamak mu'annas salim maksudnya banyak. Maksud dia jamak ni okey. Tak advance. Dia sebenarnya kita sedang belajar ni. Dia tak advance. Maksud saya basic tu. Cuma term. Selalunya kita jadi takut sebab term. Ni sebenarnya jamak mu'annas salim. Dia macam ni. Ada orang dah belajar, banyak kali dah belajar bahasa Arab. Tapi kenapa tak dapat-dapat? Sebab tak boleh nak combinekan, gabungkan term yang dalam bahasa Arab tu dengan bahasa Melayu. Okay, jadi hari ni slowly kita go through. Jamak ni maksud dia
Jamak ni maksud dia banyak. Jadi jamak muzakkar maksud dia lelaki. Salim tu maksud dia selamat. Tapi kalau kita tak ingat yang salim tu tak apalah, salim tu selamat. Maknanya macam mana? Sebab dia tanda tu dia tak berubah. Dia tanda tu macam tu. Kenal dah. Jamak. Jadi bila kita tengok satu kalimah ni ataupun yang ni sama kan? Dia sama. Kita tengok dia dua ni. Kita tahu dia adalah bilangan dia apa? Jamak. Sebab tanda dia ada. Kita baru belajar ni. Tanda dia jamak. Lelaki ke perempuan? Oh, lelaki. Muzakkar. Salim tu tambahan dah. Nak mengenal ni jamak muzakkar salim. Nama dia Salim lah. Yang ni pula, ni apa kita nampak? Oh, ada alif ta. Jadi ni isim ni jamak. Muzakkar ke muannas? Muannas. Sebab untuk perempuan alif ta. Jamak muannas salim. Tu istilah tu. Istilah match dengan tanda. Istilah match dengan tanda. Macam tu je lah. Kalau ni pula musanna. Jamak musanna muzakkar. Ni biasa kita memang sebut musanna je lah. Ni bukan jamak muzakkar, sorry. Musanna. Sebut musanna. Bukan jamak musanna. Duaan. Duaan. Macam tu. Yang ni mufrad. Mufrad tu maksud dia apa? Tunggal. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok contoh. Sekejap saya nak nanti saya consolidate kemudian sikit. Okey, kita tengok contoh dulu. Kita buat. Okey, jamak ni tadi maksud dia apa? Banyak, muannas, perempuan. Jamak muannas ni, kalau kita kata jamak muannas pun okey dah. Maksud jamak tu 3 dan lebih. Jadi kalau macam mana nak terjemah? Kalau dia bukan orang, kita gandakan. Kita buat gandaan kegelapan. Begitulah. Okey. Ad-dalalata. Apa dia? Dia isim ni apa? Apa yang kita nak buat pada dia? Bulatkan ke? Gariskan. Masya Allah, betul. Warna merah lah. Perempuan. Perempuan, ya. Sebab perempuan. Apa tanda dia? La marbutah. Baik. Bukmun. Dia banyak. Dia banyak, ini jamak taksir. Tu kata jamak taksir tu dia tak ada tanda. Ini jamak taksir. Semua ni banyak. Kita bulatkan semua. Jamak taksir. Al-khasiruna. Bulatkan banyak. Bulatkan. Apa yang kita nak bulatkan? Waw dan nun. Waw dan nun berbaris fathah di akhir kalimah. Betul. Okey, seterusnya maradan. Apa ni kita nak kata dia? Dia apa? Tak ada tak payah buat apa-apa kan? Sebab maknanya dia adalah mufrad. Dia tak jamak tu, dia mufrad. Maradan, suatu penyakit. Kita tak payah tandakan apa-apa. Sebab kita latihan dia bulatkan isim yang bilangannya banyak. Atau petakkan tanda untuk duaan. Gariskan yang berjantina perempuan. Jadi dia bukan. Jadi kita tak payah buat apa-apa, biar saja. Alimun pun sama juga. Biarkan saja, dia tak ada apa-apa. Dia mufrad. Okey, as-sufaha'u. Dia semua ni sebab dia adalah jamak taksir. Dia tak ada tanda. Tapi dia semalam kita terjemahkan dia. Ni pengalaman juga. Lepas tu warna. Kita terjemah sebagai orang-orang yang bodoh. Maksudnya banyak. Jamak taksir tu banyak. Taksir tu maksud dia broken. Broken plural. Dia tak ada tanda. Tadi saya kata dia kena tengok kamus. Tak ada tanda. Ni saya kata ni. Dia tak ada tanda. Inilah. Ni tiada tanda khusus. Kadang-kadang dia macam ni. Contoh yang biasa jamak taksir. Rasulun mufrad.
Nanti saya rasa saya kena buat macam ni lah untuk bagi contoh dulu kan, perkataan yang biasa untuk jamak taksir ni lah. Sekejap kita buat macam ni. Saya rasa tak boleh nak buat latihan lagi. Semua diam macam ni. Macam mana? Betul ke? Ke boleh? Rasanya apa ni teacher, untuk permulaan ni kalau satu-satu dulu kita ambil yang bulat dulu Contoh. ke? Bulat dulu. Dah selesai okey. bulat dulu baru kita petak. Lepas petak kita garis. Macam tu. Okey. Boleh. Terima kasih. Okey, jadi kita tengok dulu satu-satu, kita bulatkan dulu ya. Okey, kita bulatkan tanda bilangan yang banyak. Okey, dalamnya ada tak? Yang banyak. Maradan alimun as-sufaha'u al-untayain jannatin. Kita bulatkan dulu. Tanda banyak. Al-Unthayain, banyak bulatkan. Dia bukan banyak tu duaan. Ni kena petak kan. Ya, nun. Baris kasrah. Duaan. Duaan. Okey. Jadi kena yang tu kita kata kita bulatkan tanda yang banyak dulu. Tengok dekat sebelah ni. Apa dia tanda yang banyak tu? Yang nak bulatkan. Cari alif ta dulu, waw nun baris fathah, ya nun baris fathah. Jannatin. Betul, jannatin. Alif ta. Jadi kita nak tak bulatkan tanda dia sahaja dulu. Okey, kita cari lagi di sini pula. Mana dia? Kita nak bulatkan. Kita bulatkan je dulu. Maknanya kita bulatkan isim yang ada tanda banyak tu. Sama ada alif ta di akhir kalimah, waw nun berbaris fathah di akhir kalimah, ataupun ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Apa dia? Baik, kita buat daripada kanan, alif ta dulu. Ni jangan kita tak perasan, walaupun dia dalam Quran ditulis alif tu alif saghirah. Kalau kita tulis biasa je, kita keluarkan alif kecil tu, kita besarkan dia. Tapi dalam Quran dia memang pakai alif kecil je. Dia sebab dia tulis tangan kan. Okey, lagi? Jadi kita bulatkan waw nun. Okey. Yang lain tu adalah satu je lah. Khalifatan tu satu. Samaratin tu pun satu. Jadi seorang khalifah. Sini seorang khalifah. Tak payahlah bulatkan ke apa kan. Nampak seorang. Tak ada tanda banyak tu maknanya dia seorang. Ini sejenis buah. Okey, lagi. Imra'atani. Bukan. Kita nak bulatkan je. Ada tak? Dalam baris yang ni. Imra'atani maqbudatan. Al-Kafirin. Ni. Sadiqina. Sadiqina. Ya. Okey. Al-Kafirina, betul. Ya nun. Al-Muhsinina, betul. An-Nabiyina. Ya nun berbaris fathah. Okey, dia bukan ya tu. Dia ya ni. Nampak tak ya tu? Ya saghirah tu. Yang macam ni tu adalah ya saghirah pula. Ya juga. Jadi kan tak perasan kan? Tak nampak ya tu. Itu ya? Ya saghirah. Ya saghirah. Kalau Quran kan ada. Ataupun Bayina. Nabiyina. An-Nabiyina. Maksudnya di situ ada dua ya ke? Ada dua ya. Ya, betul. Ustazah ambil contoh Ustazah yang dalam mushaf tu yang ni ya. Pasal apa dalam yang ini kan kita tengok out of context kan, kira satu-satu. Tapi kalau ada contoh tu pasal dulu pun mana macam ni perasan kan. Tapi kalau bagi saya pula kita tengok dulu dalam
satu-satu ni sebab kita nak tengok tanda tu. Tadi Okey. kita belajar tanda dia ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Cumanya ya ni ini kalau kita baca Quran yang ni Quran yang ni. Maksud macam ni nak tunjukkan yang ni ke? Ni ke? Macam ni. Okey. Kalau yang macam ni, ini kan Quran ni, kita kena perhatikan kalau dia alif kecil ni pun alif. Kalau ya kecil tu sebenarnya pun ya juga. Okey, mana ada ya kecil dalam ayat ni? Okey, ni alif kecil. Alif. Ataupun macam ni. Ni. Kalau kita jumpa ya ni, kita akan baca panjang kan? Adakah sedang melihat saya punya skrin ni? Contoh ayat ni kan, min qablihi, kalau kita terus min qablihi la minadh-dhalin. Jadi kat sini ni ya kecil ni. Bila ada ya ni juga satu simbol untuk dipanjangkan lah. Kena taruh. Kita tak dia akan ini yang saya kata ya tadi. Dalam tulisan Quran ni dia akan buat juga kadang-kadang contoh nabiyin tadi tu dia taruh atas tu. Jadi kita kena baca panjang. Itu ya. Ini ya juga ni. Ya saghira. Ya? Mad asli. Mad asli. Kalau kita belajar tu kita nampak okey ni simbol untuk mad asli ataupun mad tabi'i. Samalah. Ni waw kecil pula. Gitu juga. Kena baca dua harakat. Jadi jangan abaikan kalau kata waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ada kala ni dia boleh jadi macam itulah. Tapi waw ni jarang. Selalunya ya lah. Kan? Okey. Yeah. Banyak benda tu. Okey, kita balik semula tadi. Modul kita. Jadi ni contoh dia macam ni lah. An-nabiyina. Kalau kita tulis biasa, yang macam kalau saya tulis sebelum ni, An-nabiyina. Betul ke? Banyak sangat. Betul? Nampak tu jadi banyak tu. Tak cantik lah. An-nabiyina. Tapi tak ada tanda sukun tu. Panjang. An-nabiyina. Tapi dia transformnya, dia alihkan tu. Dia jadi macam ni lah. Ya kecil. Nak menunjukkan. Sama lah juga. Jadi ya tu yang kita bulatkan. Okey, boleh? Boleh. Okey, faham Okey, seterusnya. Apa lagi? Tanda bulat. Yang kita nak bulatkan ni. Tanda banyak. Menunjukkan banyak. Al-muhsanati alif ta di akhir kalimah. Jadi kalau kita dalam Quran ni kan, Quran yang Quranul Karim itulah, bukan Quran yang macam kalau Quran lain ada yang tanda dia saya tak berapa arif, tapi yang Quran yang tadi ni, mushaf ni, tak ada satu pun sebenarnya tanda-tanda tu dibuat sia-sia. Semuanya ada represent sesuatu. Maknanya tulis ni, yang ditulis, semua ditulis ni. Ni kadang-kadang kita rasa ini tak ada apa benda, kita tak baca ke. Tapi sebenarnya tak, semua ada represent sesuatu. Ni call ni ke, Ajim, macam tanda ni, kenapa dia buat ni. Ada nama dia. Kita je yang tak tahu. Represent maksud ke ataupun represent untuk cara bacaan ya? Cara bacaan dan juga ada kala dia memberi maksud kepada tata cara itulah. Atau grammar tu pun ada juga. Grammar. Jadi macam contoh semua ni dia tak kira sebagai, maknanya tak ada kecuali bunga-bunga ni lah. Bunga-bunga kat tepi ni je yang tak ada. Itu pun ada. Itu adalah tarikan. Mari mengaji. Tajwid. Okey. Baik, seterusnya kita tengok, kita cuba petakkan pula ya. Kita petakkan apa? Nak petakkan tanda. Mohon maaf teacher. Dah habis masa. Ya, masa habis. Kita boleh. Kita sambung insya-Allah minggu depan. Memang isim ni kita akan beri masa lebih lagi daripada yang harf ya, sebab memang ada banyak pecahan. Insya-Allah nanti kita datangkan dengan contoh. Ya. Baik. Lagi seperkara lagi. Jadi nanti saya akan bekalkanlah yang ni, nota ni. Kita tinggalkan yang ada ni. Saya akan bagi yang
Nak bagi yang kosong kan, nak buat sendiri kan ataupun yang dah ada ni? Yang dah ada. Yang dah ada ni, yang dah ada Yang tanda kosong ni. nanti, Yang ada contoh yang centing ni. kosong nanti tak Dia boleh nak nak. dua-dua boleh teacher. Nak Okey, boleh. dua-dua, nak benda dan Dua-dua kosong. pun boleh. Yes. Okey, nanti kita bagi yang ni dua-dua. Jadi ke dalam kedua-duanya tu boleh cubalah yang kosong tu sekali lagi kan. Cuba buatkan latihan tu sampai ke minggu hadapan. Boleh? InsyaAllah. Okey, nanti kita akan buat latihan dulu sebelum kita masuk bahagian fi'il. Kita akan ada latihannya. Latihan tu kita akan buat sama-sama minggu depan. Itu kita akan bagi lagi lah. Tapi yang untuk minggu ni, hari ni kan hari Khamis dah. Jadi untuk minggu ni, kita berhenti di sini, latihan 10 dan saya akan bekalkan dengan 2. Satu yang ada annotation daripada saya ni dan juga yang kosong untuk kita cuba di rumah. Ya, boleh macam tu. Okey, baiklah. Tak ada soalan Kalau ada soalan boleh stay back. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.